Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan untuk meneruskan hidup kita pada hari inilah. Syukur, alhamdulillah, syukur. Kita patut rasa bersyukurlah setiap hari. Kita ada rasa perasaan syukur dalam diri kita kerana tak semua orang diberi peluang lagi, diberi peluang lagi masa. Ada kawan-kawan kita yang dah kembali, dijemput kembali pulang ke rahmatullah. Ada yang dah meninggal, ada yang sakit. Jadi alhamdulillah, kalau kita hari ni Allah bagi kita kesihatan, kita patut bersyukur kerana kita kena rasa apa yang kita ada ni bukan milik kita, milik Allah. Baru kita akan rasa syukur dalam diri kita. Kesihatan yang kita ada, masa yang kita ada, kurniaan daripada Allah. Dan kesempatan yang Allah bagi pada kita ni, kita harus gunakan sebaik-baiknya lah. Jadi pada pagi ni kita mulakan hari kita dengan rasa syukur. Kalau motivator Inggeris selalu cakap, dia kata richer life lah. Kita rasa hidup kita ni kaya. Bila kita rasa syukur tu, kita rasa kita akan hargai semua yang ada di sekeliling kita. Anak-anak kita, isteri kita, rakan kita, pekerjaan kita. Kita rasa syukur kita ada kerja. Kita tak akan banyak komplain tentang kerja kita. Alhamdulillah, syukur ada kerja lagi hari ni. Jadi pada pagi ni saya nak kongsikan dengan rakan-rakan sidang pendengar hari ni berkenaan dengan masa lah, pengurusan masa kita. Kadang-kadang tu kita bila kita nak bertindak, kita rasa kita tak cukup ilmu lagi. Kita rasa tak cukup ilmu lagi, nak kena baca buku lagi. Nak kena baca buku lagi, rasa macam tak cukup. Sebenarnya bukan. Sebenarnya ada seorang orang yang berjaya di Indonesia. Dia kongsi, dia kata dia pernah dalam keadaan miskin, dia tak ada duit, dia pergi kedai buku, dia tumpang baca buku dalam kedai buku. Dan bila dia baca buku, dia kata dia baca buku, dan bila lepas dia baca buku, dia balik rumah, dia fikir kan, dia kata sebenarnya bukan baca buku sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Baca buku tu bagus, tapi sebenarnya kita kena bertindak. Sekarang ni ialah waktu kita bertindak lah. Bertindak. Baca, kadang-kadang kita rasa kita tak cukup ilmu, kita rasa kita tak cukup pengalaman. Sebenarnya pengalaman itu akan datang, ilmu tu akan datang bila kita bertindak. Seiring dengan kita bertindak tu, kita cari ilmu. Jangan kita terus baca. Tapi bagus lagi daripada kita membaca buku tapi kita walaupun kita tak ambil tindakan, kita ada ilmu tapi berbanding dengan tak baca buku langsung. Jadi kena mencari ilmu, cari ilmu, dan juga kita kena praktiskan ilmu kita. Jadi pada pagi ini saya nak kongsikan sidang pendengar tentang yang kita sebut sebagai self image lah, image kita. Dalam buku Zig Ziglar, See You at the Top, dia ada 6 anak tangga yang kita perlu capai, yang perlu kita naik sebelum kita nak capai kejayaan lah. Jadi tangga yang pertama tu saya nak ulas hari ni ialah berkenaan dengan self image lah. Image kita, bagaimana kita lihat diri kita. Jadi kita bagaimana kita lihat diri kita ialah menentukan bagaimana kita hidup sebenarnya. Bagaimana kita lihat diri kita menentukan bagaimana kita hidup, kita menjalani kehidupan kita seharian. Itu sebenarnya penting. Kita yang tengok image diri kita. Jadi kita selalu tengok diri kita, kita dah tengok dalam bentuk powerless. Kita tengok diri kita ni dalam pemikiran yang melemahkan kita, bukan make it powerful. Kita tengok lah, sebagai contoh lah, saya rasa macam aku ni nak buat macam ni, nak buat perkongsian macam ni, rasa tak layak lah. Kita rasa macam tak cukup ilmu lagi, mungkin tak ada title doktor, kita takut. Sebenarnya kita rasa macam ni mungkin orang lain lebih layak. Tapi sebenarnya dia menyebabkan kita rasa takut untuk mengambil tindakan sebenarnya. Kita takut orang kata apa, sahabat-sahabat kita kata apa, dan kawan-kawan juga yang ada di sekeliling tu, kadang-kadang tu bukan nak bagi sokongan, kadang-kadang tu ini nak condemn. Jadi kadang-kadang kita tak perlu dengar kawan-kawan yang kita kata yang merendahkan motivasi kita. Kita cari kawan-kawan yang memberi kita galakan kepada kita. Jadi pada hari ini saya nak ulas tentang self image, image diri kita. Kita kena bentuk image diri kita. Sebab kalau kita tak bentuk image diri kita, kita tak cuba rewire balik kita punya image diri kita, kita tak akan mampu berubah. Sebab kita ialah diri kita yang sebenar.
Diri kita sebenar pada image kita yang kita rasa diri kita. Contoh kita rasa aku ni lemah, aku ni gagal, aku ni orang yang tak pandai. Jadi kita dah cerita dah dekat fikiran kita macam tu. Jadi sebenarnya satu benda yang sangat merugikan lah. Sebenarnya kita ada potensi yang sangat banyak dalam diri kita, tapi kita tak cuba keluarkan, kita tak berani keluarkan sebab kita rasa kita tak mampu. Jadi sebenarnya itu sebenarnya salah. Kena ada image diri yang baik. Jadi saya nak buatkan satu cerita berkenaan dengan seorang lelaki yang ada berat hampir 400 pound jadi dia ni gagal dalam perkahwinan, bercerai, pekerjaan pun mengganggu sebab dia daripada kecil ibu dia kata kita ni ada masalah berat, kita ni masalah berat dan juga masalah untuk kawal nafsu makan. Jadi berat dia sampai 400 pound. Jadi dia pun tak kisah kan. Sampai satu tahap keluarga dia bermasalah, berlaku penceraian dan dia dah mula hilang arah. Dan juga satu hari dia attend majlis, dia attend program motivasi yang dibuat oleh Zig Ziglar. Jadi dekat situ baru dia sedar tentang image sendiri lah, image diri kita. Jadi dia sebenarnya daripada kecil dah dia beritahu macam tu, masalah dia masalah berat badan, dia family dia semua keturunan dia macam tu. Jadi dia anggap benda tu sebagai satu benda yang normal bagi dia. Tapi sebenarnya bila kita berfikiran macam tu, sebenarnya kita akan jadi diri kita yang macam tu lah. Jadi sebenarnya penting untuk kita ubah pemikiran kita. Dan dia bila dia dengar ucapan daripada Ziglar ni, dia ubah. Dia dengar berulang-ulang kali kaset tu. Dia dengar ulang-ulang satu hari 3 jam, 5 jam, 7 jam Dan sebab apa? Sebab bila kita dengar berulang-ulang kali benda yang baik-baik ni, dia akan memberi benda yang baik-baik pada kita. Kalau kita dengar benda yang berulang-ulang kali, benda yang baik-baik, benda baik akan datang pada kita. Macam saya sedang memberi benda yang baik-baik ni, bukan kata tuan-tuan yang mendengar saja yang mendapat kebaikan. Saya yang memberi ini insya-Allah akan mendapat motivasi dan juga kebaikan. Jadi penting untuk kita input, masukkan dalam diri kita input yang betul. Jadi sekarang ni, hari ni kita betulkan image diri kita. Image diri kita, jangan rasa rendah diri, jangan rasa malu, jangan tanam dalam diri aku tak boleh, aku tak pandai, aku lemah, aku dah gagal. Sebab apa? Confidence, kita kata aku tak ada confidence. Confidence dari segi istilah sains, tafsiran istilah sains ialah prior performance. Maksud dia apa? Kalau dulu kita gagal, kita ambilkan kita punya kegagalan itu sebagai kita punya confidence. Sebenarnya itu sebenarnya yang salah. Sepatutnya kita punya prior performance tu sebagai kita punya titik mula kita untuk naik lagi. Maksudnya kalau kita gagal sebelum ni, InsyaAllah ke depan kita tak akan gagal. Sepatutnya macam tu. Jangan kata aku tak ada confidence, aku tak ada keyakinan. Sebab apa? Sebab dulu aku pernah gagal. Tak. Sepatutnya kegagalan itu memberi kita pengajaran, memberi kita gambaran bahawa kita jangan buat benda yang sama lagi. Ini yang penting. Self image penting untuk kita cari. Untuk kita cari diri kita yang sebenar. Tengok diri kita yang sebenar. Cuba suluh diri kita. Cuba rasa kita, aku ni fikiran aku ni macam mana? Aku ni fikiran aku ni melemahkan aku ataupun menguatkan aku? Dan juga kalau boleh, hindarkanlah diri daripada kawan-kawan yang banyak negatif ni. Negatif sebab kadang-kadang kawan-kawan di sekeliling ni, mereka nampak kelemahan kita, dan juga mereka tidak memberi galakan kepada kita. Sebaliknya menunjukkan kelemahan kita supaya mereka rasa hebat berada di sebelah kita. Jadi sebenarnya kawan-kawan yang macam ni, kita kena hindarkan. Kalau saya hindarkan kawan-kawan yang macam ni sebab saya rasa bukan kita tak suka pada kawan-kawan kita, bukan kita tak suka, tapi kita nak maju dalam diri kita. Kita tak boleh berada di sekeliling orang yang selalu negatif, yang selalu memberi komen-komen yang negatif. Sepatutnya kawan-kawan kena memberi galakan kepada kawan-kawan. Kalau kawan nak buat baik, kawan nak berubah, kita bagi galakan. Kita jangan condemn kawan kita. Sebab itulah dalam perniagaan, dalam apa, dia ada kumpulan jurujual, kumpulan macam-macam kumpulan. Sebab dia orang masing-masing akan cuba support. Tetapi yang menyedihkan kita dalam kehidupan seharian kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan di sekeliling kita yang menghalang kita sebenarnya. Bila kita dapat kenaikan pangkat, kawan-kawan tahu dia kata kerja macam mana, bukan nak bagi galakan bahawa kawan ni mungkin dah berubah. Kita tahu dia macam mana kerja, kita memburukkan kawan-kawan kita. Jadi sebenarnya ini yang patut kita hindarkan.
Dan kawan-kawan pun, kadang kita pun kalau kita jadi kawan, kita jangan buat macam tu. Kalau kawan kita get promotion, apa dapat faedah apa, kita seronok bagi kawan-kawan kita. Dalam semayang, dalam doa kita, doakan untuk kawan-kawan kita. Sebab kita tak hidup lama tuan-tuan dan puan-puan. Kita kawan-kawan kita yang dah pergi, dan tak mustahil satu hari nanti kita juga akan pergi. Dan ingatan pada diri saya dan juga kepada sidang pendengar, sidang penonton yang saya kasih sekalian, kita kena muhasabah diri kita. Dan pada hari ini, muhasabah diri kita berkenaan dengan image diri kita. Bagaimana kita lihat diri kita, dan cuba ubah daripada powerless kepada powerful. Ubah diri kita, ubah pemikiran kita daripada powerless kepada powerful. Contoh, aku tak boleh kepada aku boleh. Aku tak yakin kepada aku yakin. Aku tak tahu nak buat macam mana, aku boleh buat. Jadi kita kena fikirkan macam tu. Jangan kata aku lemah, aku tak pandai, aku semua. Buang dalam diri kita. Mulai hari ni, kita ialah diri kita. Jangan kita tengok pada orang lain, kerana tafsiran kejayaan adalah berbeza pada setiap peringkat umur. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita tengok lagi tafsiran kejayaan kita yang waktu dulu. Kalau orang kalau murid dia dapat 5A, 6A, dia bahagi dia kejayaan. Tapi bagi mak ayah yang sudah tua, umur 60, 70, dia boleh pergi bilik air sendiri, satu kejayaan. Dan bagi kita yang 40 lebih, 50, 30, 40, yang tak ada penyakit, yang boleh makan semua benda yang kita nak makan, satu kejayaan bagi kita. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, jangan kita singkatkan pemikiran kita. Syukurlah dengan apa yang kita ada setiap hari. Bersyukurlah, kerana orang yang bersyukur, Allah akan beri nikmatnya, Allah akan tambah nikmatnya. Dan dalam motivasi, dalam psikologi pun, kalau kita bersyukur, kita akan rasa bahagia, dan hormon-hormon bahagia akan datang, dan benda-benda positif akan datang pada kita. Jadi cukup sekadar itu pada hari ini. Jumpa lagi pada lain-lain episod. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.